Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, saya akan terangkan berkaitan dengan pengajian Am Semester 2 karangan yang bertemakan ekologi. Ekologi dibahagikan kepada 3 kandungan iaitu pencemaran alam sekitar, pemanasan global dan biodiversity. Untuk soalan STPM, hanya pencemaran alam sekitar sahaja yang pernah keluar. Pemanasan global dan juga biodiversity tidak pernah keluar dalam soalan STPM. Di bawah tajuk pencemaran alam sekitar, soalan yang pernah keluar ialah pada 2014, soalan 8. Soalannya berbunyi, penguatkuasaan undang-undang bukan merupakan satu-satunya langkah untuk mencapai matlamat memelihara alam sekitar. Bincangkan. Dalam soalan ini ada satu idea iaitu penguatkuasaan undang-undang, bermakna kombinasinya akan jadi 1 tambah 4. Penguatkuasaan undang-undang merupakan idea wajib yang wajib ditulis oleh pelajar untuk karangan ini. Fokus isunya ialah langkah untuk mencapai matlamat memelihara alam sekitar. So, memelihara alam sekitar merupakan isu bagi soalan ini. Jawapan bagi soalan ini, idea yang pertama merupakan idea wajib penguatkuasaan undang-undang. Idea yang kedua, melakukan perhutanan semula, mewartakan hutan simpan, melaksanakan sistem pertanian tetap dan mengaplikasikan penggunaan kaedah mesra alam. Penerusan pendahuluan pastikan letak dia punya isu dan juga fokus isu, tetapi jangan letak idea yang ada dalam soalan tadi iaitu penguatkuasaan undang-undang. Jangan letak idea dalam pendahuluan. Contohnya, matlamat memelihara alam sekitar perlu menjadi agenda utama pada masa kini. Oleh itu, pelbagai langkah perlu diusahakan untuk mencapai matlamat tersebut. Idea wajib penguatkuasaan undang-undang merupakan salah satu langkah untuk mencapai matlamat memelihara alam sekitar. Aktiviti penguatkuasaan sering dipertingkatkan dan tindakan yang lebih tegas akan diambil untuk menangani isu pencemaran alam sekitar seperti pencemaran udara yang menyebabkan kemerosotan kualiti udara sehingga menjejaskan kesihatan awam. Contoh, pada April 2019, 5 pengusaha kilang haram kitar semula plastik import di Kuala Langat telah didakwa di mahkamah dan dijatuhi hukuman penjara serta denda kerana tidak mematuhi Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Langkah yang kedua ialah melakukan penghutanan semula. Penghutanan semula merupakan langkah bijak untuk memastikan pertumbuhan semula pokok yang telah ditebang serta memelihara kesinambungan jangka hayat alam sekitar. Melalui cara ini, kelembapan suhu dapat dikekalkan dan mengelakkan masalah peningkatan suhu. Contoh, penghutanan semula yang telah dilaksanakan adalah seperti di Hutan Simpan Kemasul Pahang dan Hutan Simpan Paya Laut Perak. Langkah yang seterusnya ialah mewartakan hutan simpan. Pewartaan hutan simpan adalah langkah berkesan untuk memastikan kelestarian hutan negara. Setelah diwartakan, segala aktiviti perlombongan dan penggondolan hutan adalah dilarang sama sekali. Tambahan pula, pewartaan hutan simpan amat penting memandangkan terdapat segelintir pihak yang berani mencerobohi hutan ini untuk mengaut keuntungan dan atas kepentingan peribadi. Selain itu, melaksanakan sistem pertanian tetap. Sistem pertanian tetap merupakan sistem pertanian yang dijalankan di kawasan yang tetap atau kekal. Seiring dengan usaha ini, sistem pertanian tepat akan dipraktikkan bagi mengoptimumkan hasil pengeluaran bagi sektor ini. Justru, para petani di negara ini disarankan untuk melaksanakan sistem pertanian tetap bagi mengurangkan masalah pertanian berpindah randah yang boleh merosakkan alam sekitar. Akhir sekali, mengaplikasikan penggunaan kaedah mesra alam. Penggunaan bahan organik seperti penggunaan sisa-sisa pertanian sebagai baja atau mengawal serangga perosak adalah disarankan untuk mengurangkan pencemaran kepada hasil pengeluaran pertanian. Para penyelidik dari Universiti Putra Malaysia
telah menghasilkan produk botani novel yang selamat dan mesra alam. Produk tersebut menggunakan bahan semula jadi yang sangat berkesan sebagai antividin dan penghalau serangga, terutamanya kepada kelompok sayuran seperti kubis, brokoli dan lobak. Untuk penutup, pastikan ada fokus isu iaitu langkah isu memelihara alam sekitar dan ada sedikit cadangan. Contoh, kesimpulannya, jelaslah bahawa langkah untuk memelihara alam sekitar wajar diberi keutamaan oleh semua lapisan masyarakat agar generasi akan datang dapat menikmati keindahannya. Seterusnya, soalan STPM 2017, soalan 8. Soalannya, kejadian banjir yang melanda di beberapa kawasan di Malaysia menyebabkan kesukaran kepada penduduk setempat. Jelaskan. Berdasarkan kepada soalan, fokus isunya ialah menyebabkan kesukaran kepada penduduk setempat. Isunya ialah kejadian banjir. Bermakna kombinasinya ialah 5 tambah 0. Fokus isunya, apakah kesukaran yang dihadapi oleh penduduk disebabkan oleh banjir tadi? So, antara jawapan yang boleh ditulis ialah sistem perhubungan terputus, kerosakan harta benda, menjejaskan aktiviti harian, keselamatan penduduk terjejas dan gangguan perkhidmatan air dan elektrik. Contoh penulisan pendahuluan bagi soalan ini. Kedudukan Malaysia di kawasan beriklim tropika secara lazimnya menerima hujan yang tinggi. Jika keadaan ini berlarutan, kejadian banjir bakal berlaku dan menyebabkan kesukaran kepada penduduk setempat. Antara kesukaran yang dihadapi oleh penduduk setempat akibat daripada kejadian banjir ialah sistem perhubungan terputus. Huraian bagi idea yang pertama, sistem perhubungan darat terputus kerana ditenggelami air. Kawasan yang sudah dinaiki air kebiasaannya akan ditutup untuk mengelakkan kejadian tidak diingini berlaku. Sebagai contoh, kejadian banjir yang berlaku pada Disember 2020 di Padang Terap telah mengakibatkan lebih 15 keluarga terputus hubungan darat akibat ditenggelami air setinggi hampir 3 meter. Untuk idea yang kedua, cuba lihat ayat yang pertama. Selain itu, penduduk setempat mengalami kerosakan harta benda. Dalam ayat pertama untuk idea yang kedua ini, saya tidak meletakkan fokus isu, iaitu kesukaran. Saya tak letak. Isu, kejadian banjir, saya dah tak letak. Sebab dalam idea yang pertama tadi, untuk ayat yang pertama, saya sudah letakkan semua yang diperlukan. Jadi untuk idea yang kedua, ayat yang pertama, kita terus tembak kepada jawapan. Huraian bagi idea yang kedua, kejadian banjir menyebabkan kemusnahan dan kerugian terhadap harta benda penduduk. Mereka sering mengalami kemusnahan rumah kediaman dan barangan rumah serta kenderaan dihanyutkan arus deras. Tambahan pula, sekiranya penduduk merupakan petani atau penternak, mereka berdepan dengan kemusnahan tapak pertanian dan haiwan ternakan. Kemusnahan ini turut memberi kesan langsung kepada bekalan makanan setempat. Kesukaran yang lain ialah menjejaskan aktiviti harian. Di sini sekiranya pelajar sudah faham konsep ayat yang pertama bagi idea yang pertama tadi, pelajar akan tahu cara yang paling mudah untuk menulis ayat yang pertama bagi setiap idea. Huraiannya, aktiviti harian seperti bekerja, aktiviti perniagaan dan sesi persekolahan terganggu dan terpaksa ditangguhkan ekoran daripada masalah banjir yang berlaku. Sebagai contoh, sesi persekolahan terpaksa ditangguhkan jika kawasan sekolah dinaiki air. Tambahan pula, semasa berdepan dengan bencana alam seperti banjir, bangunan sekolah akan dijadikan sebagai pusat pemindahan sementara PBS bagi mangsa banjir. Untuk idea yang keempat, cuba lihat cara penulisan ayat yang pertama bagi idea yang keempat. Keselamatan penduduk terjejas akibat daripada kejadian banjir. Kejadian banjir merupakan isu dan saya terus letak dia punya idea iaitu keselamatan penduduk terjejas. Jadi bila pelajar tahu konsep dan cara ini, pelajar boleh mengaplikasikan dengan pelbagai cara untuk menulis ayat yang pertama bagi setiap idea.
Huraiannya, ini kerana banjir boleh mengakibatkan kehilangan nyawa kerana lemas atau mengalami kecederaan yang serius apabila terjatuh ke dalam arus banjir yang deras. Malah, kematian akibat penyakit juga boleh berlaku kerana pelbagai jenis penyakit seperti taun dan malaria boleh merebak semasa musim banjir. Menerusi petikan akhbar berita harian, 3 mangsa ditemukan maut di beberapa lokasi di sekitar kawasan Gunung Jerai di Yan yang dilanda banjir susulan fenomena kepala air pada 18 Ogos 2021. Apabila masuk kepada idea yang kelima, pendada wacana yang sesuai digunakan ialah akhir sekali penduduk mengalami gangguan perkhidmatan air dan elektrik. Banjir sering merosakkan penyambungan elektrik dan penjanaan kuasa yang kemudiannya mempunyai kesan hiliran kepada kehilangan kuasa elektrik. Rentetan daripada kejadian ini, proses rawatan air bersih akan terganggu. Sekiranya loji rawatan air ini tidak beroperasi, maka penduduk akan berhadapan dengan masalah bekalan air bersih yang akhirnya memberi kesan kepada kesihatan diri. Contoh penulisan penutup kesimpulannya jelaslah bahawa kejadian banjir banyak memberi kesukaran kepada penduduk setempat. Oleh itu, persediaan awal untuk menghadapi banjir wajar diambil peduli agar sebarang kesulitan dapat dihadapi dengan baik. Soalan yang bertemakan alam sekitar pernah keluar pada STPM Ulangan 2019 soalan 8. Soalannya ialah, kehijauan dan keindahan alam sekitar semakin terancam akibat aktiviti manusia yang tidak terkawal. Keadaan ini memberi kesan kepada keseimbangan ekologi dunia. Jelaskan. Untuk ayat yang pertama, merupakan fokus isu yang pertama. Cuba lihat betul-betul. Kehijauan dan keindahan alam sekitar semakin terancam merupakan isu akibat daripada aktiviti manusia yang tidak terkawal. Aktiviti manusia merupakan fokus isu yang pertama. Fokus isu yang kedua ada pada ayat yang kedua. Keadaan ini memberi kesan. So, fokus isunya ialah kesan kepada keseimbangan ekologi dunia. Fokus isu yang pertama merupakan aktiviti manusia. Antara aktiviti manusia yang menyebabkan kehijauan dan keindahan alam sekitar ini semakin terancam ialah pembakaran terbuka dan pembuangan sampah. Fokus isu yang kedua, kesan kepada keseimbangan ekologi. Contoh jawapan ialah pemanasan global, habitat flora dan fauna terjejas dan bencana alam. Pendahuluan, aktiviti manusia yang tidak terkawal akan memberi ancaman kepada kehijauan dan keindahan alam sekitar. Sekiranya keadaan ini tidak dikawal, ianya akan memberi kesan kepada keseimbangan ekologi dunia. Antara aktiviti manusia yang boleh mengancam kehijauan dan keindahan alam sekitar ialah pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka terutamanya di kawasan yang mudah dan sering terbakar amat menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara negara sekaligus mengancam keindahan alam sekitar. Menerusi data yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar JAS menunjukkan banyak kes pembakaran terbuka berlaku di kawasan pelupusan sampah sarap, kebun tanaman, tapak pembinaan dan industri. Selain itu, aktiviti pembuangan sampah. Kejadian pembuangan sampah di merata-rata tempat masih berlaku di negara ini. Kesannya kepada alam sekitar adalah tertakluk kepada jenis barang yang dibuang. Walau bagaimanapun, pemerhatian kasar menunjukkan jenis sampah yang sering dibuang adalah sampah yang terdiri daripada sisa-sisa makanan. Jenis sampah seperti ini jika dibiarkan akan menyebabkan keadaan sekeliling berbau busuk dan mencemarkan keindahan alam sekitar. Idea yang ketiga merupakan fokus isu yang kedua. Bila ada dua fokus isu, untuk ayat pertama
Idea yang ketiga ini perlu ada sedikit ayat untuk memisahkan fokus isu satu dan juga fokus isu yang kedua. Cukup sekadar pendek, padat dan ringkas. Okey, contoh, jika aktiviti manusia terus dilakukan, maka ianya akan membawa kesan kepada keseimbangan ekologi. Antara kesannya ialah pemanasan global. Huraiannya, suhu dunia diramal meningkat daripada 1.1 darjah Celsius kepada 6.4 darjah Celsius antara tahun 1990 dan 2100. Jika ramalan ini menjadi kenyataan, bumi akan semakin panas dalam tempoh seabad lagi dan tidak lagi selamat. Di samping itu, pemanasan global memberi kesan kepada kesihatan manusia seperti melemahkan sistem imunisasi manusia dan memberi kesan terhadap mutasi genetik yang akhirnya mengakibatkan penyakit parah. Seterusnya, habitat flora dan fauna terjejas. Kemusnahan habitat semula jadi boleh menyebabkan kepupusan sebahagian spesies tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Kepupusan spesies haiwan boleh menjejaskan rantaian makanan dan seterusnya memberi kesan buruk kepada keseimbangan ekologi dunia. Umum mengetahui bahawa haiwan yang diburu boleh menyebabkan kepupusan. Apabila tiada lagi harimau untuk mengawal populasi rusa dan kicang, haiwan-haiwan ini terus membiak dan mampu merosakkan kawasan rumput di sekitarnya. Akhir sekali berlakunya bencana alam disebabkan kekerdilan sifat manusia. Bencana alam sering menyebabkan kerugian kewangan, infrastruktur, malah yang lebih malang lagi adalah kematian. Kuala Lumpur kerap mengalami banjir kilat ekoran daripada masalah sistem perparitan yang tidak mampu menampung kuantiti air hujan yang banyak dalam satu-satu masa atau saluran perparitan tersekat. Contoh penutup, kesimpulannya jelaslah bahawa aktiviti manusia terhadap alam memberi ancaman secara langsung kepada alam sekitar sekaligus mendatangkan kesan negatif kepada keseimbangan ekosistem alam. Masalah ini perlu dikawal agar generasi akan datang masih boleh menikmati keindahan alam ini. Itu sahaja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Terima kasih.